Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian saya iaitu berkenaan dengan pengetahuan dan amalan guru prasekolah mengenai pembelajaran sosial emosi. Okey, so sedikit pengenalan mengenai apa itu yang dimaksudkan dengan kemahiran ataupun perkembangan sosial emosi, di mana sosial emosi ini merupakan salah satu domen dalam perkembangan kanak-kanak di mana sekiranya berlaku kelewatan dalam perkembangan domen sosial emosi ini, ia akan mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada perkembangan domen-domen perkembangan yang lain, dan secara tidak langsung ianya akan menjejaskanlah perkembangan kanak-kanak, perkembangan holistik kanak-kanak. Okay, penguasaan kemahiran sosial emosi yang baik di peringkat awal usia adalah sangat penting kerana pakar dalam pendidikan awal kanak-kanak percaya kanak-kanak yang mempunyai penguasaan kemahiran sosial emosi yang baik pada peringkat awal usia akan memberi kesan kepada kejayaan kanak-kanak dalam kehidupan mereka pada masa hadapan. So kejayaan ini merangkumi kejayaan dalam bidang akademik dan juga kejayaan dalam kehidupan secara keseluruhan. Namun begitu, aspek kesediaan kanak-kanak daripada aspek perkembangan sosial emosi ini kurang diberikan perhatian serius berbanding perkembangan kognitif, di mana kalau kita lihat apabila kanak-kanak memasuki persekolahan formal iaitu ke darjah 1, fokus lebih diberikan kepada perkembangan ataupun pencapaian akademik berbanding dengan penguasaan kanak-kanak terhadap kemahiran sosio emosi itu sendiri. Di mana menurut kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat, kajian tersebut menyatakan bahawa terdapat 60% kanak-kanak yang memasuki sekolah rendah dengan tahap penguasaan sosio emosi yang rendah. Di mana 60% kanak-kanak ini mempunyai tahap penguasaan ataupun pencapaian akademik yang baik, tetapi penguasaan mereka terhadap kemahiran sosio emosi ini adalah rendah. Okay, so pernyataan masalah. So bagaimana untuk kita membantu kanak-kanak ini agar mereka dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam perkembangan sosial emosi ini dengan lebih baik. Okey, yang pertama tentulah daripada gurulah. So guru merupakan pelaksana utama untuk membantu dalam memupuk ataupun merangsang perkembangan sosial emosi ke tahap yang lebih baik, di mana guru boleh menyediakan peluang, okey, dan boleh wujudkan aktiviti yang dapat memupuk perkembangan sosial emosi kanak-kanak ke tahap yang lebih baik. Oleh yang demikian, tahap keyakinan guru terhadap bagaimana pembelajaran sosial emosi itu dijalankan adalah sangat penting. Okey, di mana guru perlu tahu kemahiran-kemahiran asas yang perlu kanak-kanak tersebut kuasai dalam usaha untuk menguasai kemahiran sosial emosi, seperti kemahiran untuk mengenal dan mengurus emosi, bagaimana untuk membentuk sifat ataupun memupuk sifat mengambil berat dalam kalangan pelajar. Okey, bagaimana untuk create hubungan yang positif dan bagaimana untuk membuat keputusan dan mengendalikan situasi yang mencabar secara berhemah. Oleh yang demikian, untuk membolehkan guru untuk memupuk kemahiran sosial emosi ini, guru perlulah mempunyai pengetahuan dan amalan yang baguslah dalam mengenai perkembangan sosial emosi sebelum pembelajaran sosial emosi itu sendiri dapat dilaksanakan. Okey, so metodologi kajian. Okay, sebelum ke metodologi kajian, saya terangkan sikit berkenaan dengan objektif kajian. So terdapat dua objektif kajian untuk kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran sosial emosi di bilik darjah, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti amalan guru dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosi di bilik darjah. So bagi mencapai kedua-dua objektif kajian tersebut, metodologi kajian telah dirancang dengan teliti, di mana kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dan teknik persempelan yang digunakan adalah
teknik persempelan rawak mudah, di mana populasi kajian adalah melibatkan semua guru prasekolah di seluruh Malaysia. So daripada populasi ini kita gunakan teknik persempelan rawak mudah menggunakan jadual oleh Krigi dan Morgan bagi menentukan saiz sampel yang bersesuaian. Okay, and then satu soal selidik telah dibangunkan. Okey, soal sidik ini dibangunkan sendiri oleh penyelidik, di mana soal sidik ini telah disemak oleh 2 orang pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, dan pakar mengesahkan bahawa soal selidik yang dibangunkan itu sah untuk mengukur tahap pengetahuan dan amalan guru prasekolah dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosi di bilik darjah. Di mana soal sidik ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, pengetahuan, bahagian C, amalan. Dan skala Likert 4 mata telah digunakan bagi tujuan penskoran, iaitu 1, mewakili sangat tidak setuju, 2, mewakili tidak setuju, 3, mewakili setuju, dan 4, sangat setuju. Dan proses keesahan yang dijalankan adalah keesahan kandungan seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Ia melibatkan 2 orang pakar dan pengumpulan data telah dijalankan selama seminggu, di mana data dikumpulkan secara hard copy. Okay, so soal sidik diedarkan kepada guru-guru secara hard copy dan kadar pemulangan adalah 100%. So bagi proses analisis data, SPSS telah digunakan di mana data dianalisis dengan merujuk kepada nilai kekerapan, peratusan, min dan juga sisihan piawai. Okey, so ini adalah dapatan untuk demografi di mana jumlah responden yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah seramai 332 orang. Daripada jumlah tersebut, 22.4% responden mempunyai sijil kelayakan tertinggi, sijil pelajaran Malaysia, manakala 8% mempunyai sijil tinggi pelajaran Malaysia, 34.5% mempunyai diploma dan 35.1% mempunyai kelayakan tahap ijazah sarjana muda dan ke atas. Manakala bagi pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pula, seramai 54.3% responden mempunyai pengalaman bawah 2 tahun, 22.4% responden mempunyai pengalaman selama 3 hingga 5 tahun, 11.2% responden mempunyai pengalaman selama 6 hingga 10 tahun dan 12.1 responden mempunyai pengetahuan selama 10 tahun dan ke atas. Manakala apabila ditanya mengenai sama ada responden pernah menghadiri kursus berkaitan dengan sosial emosi itu sendiri, seramai 47.6% responden menyatakan ya dan 52.4% menyatakan tidak. Okey, so ini adalah analisis min dan sisihan piawai yang kita dapat bagi 2 pemboleh ubah utama kajian, iaitu pengetahuan dan amalan. Di mana untuk pengetahuan nilai min yang diperolehi adalah 2.14 dan sisihan piawainya adalah 0.47, di mana ini menunjukkan pengetahuan guru mengenai pelaksanaan sosial emosi adalah berada pada tahap yang sederhana, manakala untuk amalan nilai minnya adalah 1.81 dan nilai sisihan piawai adalah 0.56. Okey, nilai min ini menunjukkan bahawa tahap amalan guru prasekolah dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosi di bilik darjah adalah berada pada tahap rendah. Okey, ini adalah perincian bagi pemboleh ubah pengetahuan, di mana kalau kita rujuk kepada kotak yang dimerahkan, okey, ini merujuk kepada pernyataan ataupun item yang
paling tidak mendapat persetujuan daripada responden, di mana kebanyakan responden menandakan sebagai sangat tidak setuju dan juga tidak setuju bagi ketiga-tiga item ini, di mana ketiga-tiga item ini adalah berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. So daripada dapatan ni dapat kita lihat bahawa uh, majoriti responden uh, tidak ataupun kurang mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tahap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak seperti tahap pendidikan ibu bapa, kanak-kanak yang dibesarkan di pusat jagaan ataupun rumah anak yatim dan juga kanak-kanak yang dibesarkan dalam kemiskinan dan ataupun juga dalam keluarga yang berisiko. Manakala untuk pemberi ubah amalan, juga terdapat 3 item yang majoriti responden menandakan sangat tidak setuju dan juga tidak setuju. Iaitu yang pertama, tidak menggunakan suara yang tinggi semasa menegur. Yang kedua, tidak menggunakan teknik hukuman. So kalau kita lihat sebenarnya dalam usaha untuk memupuk perkembangan sosial emosi yang positif, kedua-dua perkara ini adalah sangat tidak digalakkan. Okay, instead of hukuman, kita digalakkan untuk menggunakan pengukuhan positif ataupun pengukuhan negatif dalam usaha untuk menggalakkan kanak-kanak untuk mempamerkan tingkah laku yang lebih baik lah. Dan yang item yang ketiga adalah berkenaan dengan mengajar kanak-kanak mengenai tingkah laku yang baik. So sekiranya kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang negatif, sepatutnya kita perlu tunjukkan apakah tingkah laku yang sepatutnya ditunjukkan atau dipamerkan oleh kanak-kanak, atau dengan kata lain kita sepatutnya mengajar kanak-kanak tersebut mengenai tingkah laku alternatif. Okey, so kesimpulannya, tahap kesediaan guru prasekolah dalam kajian ini berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran sosial emosi adalah masih berada pada tahap yang sederhana. Oleh yang demikian, latihan dan sokongan yang bersesuaian perlulah disediakan bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan seterusnya memantapkan amalan pengajaran guru mengenai perkembangan sosio emosi kanak-kanak. So itu sahaja daripada saya berkenaan dengan kajian pengetahuan dan amalan guru prasekolah berkenaan dengan pembelajaran sosio emosi. Terima kasih.